Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Nur Afifah Ilya binti Dominik. Saya merupakan pelajar bagi program BA 243 dan hari ini saya dan kawan-kawan akan membuat pembentangan untuk subjek CTU 552. Dan tajuk yang telah diberikan kepada kumpulan kami ialah peranan wahyu dan akal dalam peradaban Islam. Dan untuk memulakan pembentangan, saya akan memberi definisi secara ringkas bagi wahyu, akal dan juga peradaban Islam. Wahyu secara umumnya, dia berasal daripada perkataan bahasa Arab, iaitu ahwa, yang bermaksud inspirasi yang datang dari orang lain atau arahan seseorang. Dari segi Islamiknya pula, wahyu ialah arahan atau kata-kata perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam wahyu, dia ada dua unsur utama, iaitu pemberi berita, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga penerima berita, iaitu para nabi. Dan berpindah kepada akal, akal merupakan definisinya secara umum ialah medium atau peralatan rohani manusia yang berfungsi untuk membantu manusia bagi membezakan sesuatu perkara yang baik dan juga yang buruk. Manakala dari segi Islamiknya, akal mempunyai nilai dan kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam kerana ia menjadi syarat penerimaan dan taklif semua tasyri' ilahi. Dan itu saja definisi secara ringkas untuk wahyu dan juga akal. Sekarang saya akan pindah ke definisi peradaban. Peradaban ni dia secara umumnya ialah tamadun atau civilization. Dari sudut Islamik ialah perkembangan atau kemajuan sebuah komuniti kehidupan agama Islam yang berlandaskan syariat Islam dan juga berpandukan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah lah. Dan di dalam perbezaan peradaban Islam zaman dahulu dengan sekarang, kita dapat lihat peradaban Islam dia bermatlamat untuk mencapai kemajuan bukan dari segi kebendaan semata-mata. Dia cuba menghasilkan sebuah kemajuan yang holistik, merangkumi dunia dan juga akhirat, lahiriah dan juga rohaniah. Maksudnya perkembangan yang seimbang, luar dan dalam seseorang umat. Manakala untuk peradaban barat, konsep tamadun yang maju dorang ialah mencapai tahap kemajuan yang tinggi. Dan yang menjadi petanda aras untuk ketamadunan ataupun dalam peradaban barat ialah kewujudan kota-kota besar, pengaplikasian sistem kewangan atau teknologi yang lebih canggih, wujudnya organisasi sosial yang membantu masyarakat, dan ada beberapa lain lagi. Okey, seperti yang saya cakap tadi, peradaban Islam dia lebih cenderung atau fokus kepada pembangunan dan kemajuan umat dan juga agama Islam itu sendiri. Manakala apa yang saya boleh cakap dekat sini adalah peradaban Islam pada hari ini yang lebih dikuasai di beberapa negara besar majoriti dan ia bergerak sejajar dengan sedikit pengaruh tamadun barat. Dan pada hari ini juga kita tahu istilah tamadun barat ni dia lebih digunapakai dengan lebih digunapakai dan lebih berleluasa tanpa diketahui makna yang sebenar. Rata-rata ramai yang menganggap tamadun barat lebih sinonim dengan masyarakat atau negara barat. Jika zaman dahulu, sini adalah contohnya, kebanyakan ketua atau pemimpin sebuah masyarakat atau organisasi haruslah seorang lelaki. Manakala pada hari ini yang kita dapat lihat, banyak pemimpin masyarakat atau organisasi dipimpin oleh kaum wanita. Namun begitu, semua ini dia tidak menjadi halangan kerana dengan adanya penilaian akal kita yang masih dapat menerima perbezaan ini setara dengan perubahan zaman. Bukan itu sahaja, kita juga dapat melihat pengaplikasian sistem kewangan yang kini diselitkan dengan elemen Islamik. Sebagai contohnya, pada zaman dahulu kita cuma ada bank konvensional dan sekarang kita dapat lihat banyak bank-bank yang sudah mula buka servis yang menerapkan konsep-konsep Islamik. Di sini kita dapat lihatlah peranan akal ada dalam peradaban Islam tu banyak membantu untuk lebih bersifat terbuka namun masih berlandaskan syariat-syariat Islam tanpa mengabaikan syariat-syariat agama. Jadi untuk definisi dan juga pengenalan sedikit sebanyak tentang peradaban Islam zaman dahulu dan sekarang, dan kita akan lanjutkan kepada kawan saya yang seterusnya. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zikri Arif bin Juanil dan saya akan membentangkan perbezaan di antara wahyu dan akal. Pertama sekali saya akan membentangkan definisi wahyu. Perkataan wahyu berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berasal daripada perkataan awha. Bermaksud inspirasi daripada orang lain ataupun arahan seseorang. Secara umumnya, wahyu ialah perintah atau kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan kepada para rasulnya. Manakala akal pula, akal adalah sesuatu peralatan rohaniah manusia yang berfungsi membezakan antara perkara yang salah dengan perkara yang benar serta menganalisis sesuatu yang kemampuannya sangat bergantung luas kepada pengalaman dan tahap pendidikan manusia sama ada secara formal maupun tidak formal. Oleh itu, akal boleh didefinisikan sebagai salah satu peralatan rohaniah manusia yang berfungsi untuk mengingat, menyimpulkan, menganalisis, menilai apakah benda yang diamati itu sesuai, benar atau salah. Perbezaan di antara wahyu dan akal. Yang pertama, wahyu tidak boleh dipindah ataupun diubah kerana kebenaran wahyu bersifat mutlak. Wahyu lengkap dan sempurna merangkumi semua aspek kehidupan. Ajaran wahyu sesuai diamalkan pada setiap keadaan, zaman dan tempat. Manakala akal pula sentiasa berkembang dan berubah ataupun menerima perubahan. Yang kedua, wahyu menerangkan perkara-perkara gaib. Perkara gaib ialah perkara yang tidak dapat dilihat atau dirasai oleh panca indera dan diketahui melalui wahyu Allah, seperti contoh hari akhirat. Akal memikirkan perkara yang zahir saja, iaitu perkara yang dapat dilihat secara fizikal pada pandangan. Yang ketiga, wahyu hanya diturunkan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril, manakala akal pula dimiliki oleh semua manusia. Yang keempat, wahyu merupakan kalam Allah. Al-Quran merupakan kalam Allah yang bermukjizat kepada Nabi, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Manakala akal merupakan hasil pemikiran manusia dan boleh direka dan berubah-ubah. Yang kelima, wahyu merupakan kebenaran yang mutlak, bermaksud bersesuaian dengan fakta atau kenyataan. Sebuah pernyataan yang terbukti atau diterima sebagai benar. Manakala akal sentiasa terdedah kepada salah dan silap dan tidak akan pernah sempurna pemikirannya. Yang keenam, wahyu diperlukan untuk membimbing akal dan membawa manusia ke arah yang jalan yang benar. Manakala akal hanya untuk memahami wahyu untuk membina tamadun berasaskan wahyu. Dan yang ketujuh, wahyu telah terhenti penurunannya setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW. Akal pula terus berkembang mengikut peredaran zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi bin Jusmi alias Salim daripada kumpulan 6 ingin membentangkan tentang peranan wahyu di dalam peradaban Islam. Peranan wahyu di dalam peradaban Islam yang pertama ialah memimpin manusia ke jalan yang benar. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber wahyu daripada Allah Subhanahu Taala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berperanan untuk memimpin umat Islam ke jalan yang benar dan merupakan sumber pensyariatan yang telah diakui dan disepakati oleh umat ulama dari zaman dulu hingga kini. Seterusnya, peranan wahyu yang kedua ialah menjadikan panduan kepada umat Islam. Di dalam Al-Quran telah termaktub tentang pelaksanaan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua umat manusia, seperti percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menunaikan solat 5 waktu sehari semalam dan mengerjakan haji dan perintah-perintah lain. Perkara ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus solah wa atuz zakah warqa'una ma'al raqin, yang bermaksud, dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat
dan rukuklah kamu bersama dengan orang yang rukuk. Seterusnya, yang ketiga, peranan wahyu dalam peradaban Islam ialah membimbing manusia menjalani kehidupan bahagia dan diberkati. Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan tentang perjalanan kehidupan Nabi dan Rasul, seperti Rasulullah SAW dengan isteri baginda Sayyidatina Aisyah, dan banyak lagi kisah yang boleh dijadikan sebagai rujukan dan tauladan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat dalam mencapai kehidupan yang bahagia dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat 21, yang bermaksud dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri daripada jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Seterusnya, peranan wahyu dalam peradaban Islam yang keempat ialah menceritakan tentang perkara-perkara gaib, iaitu perkara-perkara yang tidak boleh dilihat dan diketahui oleh manusia. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber wahyu yang berperanan dalam menceritakan perkara gaib kepada manusia seperti kewujudan syurga, kehidupan selepas mati, kebangkitan neraka, hari kiamat, hari pembalasan dan banyak lagi yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Perkara ini telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Bilakah masanya datang? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan mengenainya hanya di sisi Tuhanku. Tidak ada sesiapa pun yang dapat menerangkan kedatangannya pada waktunya, melainkan Dia. Surah Al-A'raf ayat ke-187. Sekian sahaja pembentangan saya berkaitan dengan peranan wahyu dalam peradaban Islam. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Firdaus bin Sudirman dan akan membentangkan tentang peranan akal dalam peradaban Islam. Akal merupakan anugerah terpenting bagi manusia yang membezakan manusia dengan haiwan secara khususnya. Akal merupakan tempat daya berfikir manusia dan merupakan mesin untuk menyerap ilmu dan menganalisis data. Terdapat beberapa peranan akal yang wajib kita ketahui agar dapat memupuk semangat panca indera dalam peradaban Islam yang harmoni. Tanggungjawab agama ataupun taklifan akal tersebut bergantung kepada akal dan mencapai akal umur akil balik. Untuk peranan akal yang pertama, akal digunakan untuk berfikir, merenung, belajar dan mereka cipta sesuatu barang ataupun teknologi. Seperti mana yang kita ketahui, manusia telah menciptakan banyak teknologi moden yang dapat digunakan untuk masyarakat, untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Ini telah membuktikan bahawa akal yang diberikan daripada Allah Subhanahu wa taala telah digunakan pakai untuk membantu manusia belajar dan berfikir dengan cara yang benar. Cara berfikir yang benar adalah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dan logik akal yang diterima pakai oleh manusia. Contohnya, dengan adanya teknologi kapal terbang, manusia mampu untuk pergi ke negara-negara lain untuk mempelajari lebih banyak ilmu serta mempelajari budaya yang disediakan di tempat-tempat tersebut. Berfikir dengan cara yang benar akan menjadikan manusia mengenali Allah Subhanahu wa taala
menerusi kekuasaan penciptaannya, berfikir dan merenungi kejadian alam yang membawa manusia mengagumi dan mengagungkan ciptaan Allah merupakan suatu tuntutan ibadah. Untuk peranan akal yang kedua, akal membolehkan manusia mengenal, memahami kewujudan, kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ajaran agama Islam ialah berlandaskan logik akal pemikiran manusia, yakni ajaran Islam mengajar manusia dengan perkara yang boleh diterima dengan logik akal. Dengan adanya akal fikiran untuk kita berfikir, umat manusia dapat memikirkan tentang kejadian alam semesta dan memahami kewujudannya. Mengapa alam semesta itu wujud? Untuk apa tujuan alam semesta ini kepada manusia? Untuk apa jadinya manusia di muka bumi ini? Sudah tentu kita dapat memikirkan dengan akal serta wahyu yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dapat dibuktikan oleh para pakar yang mengkaji tentang alam semesta bahawa setiap yang berlaku terdapat manfaatnya dan zatnya tersendiri, seperti kejadian siang dan malam terhadap umat manusia. Bahawa kejadian siang dan malam itu seperti contohnya mendapat zat-zat, iaitu seperti sinaran matahari tersebut dapat membantu tumbuhan dari segi fotosintesis, dan malam itu merupakan untuk manusia berehat daripada kerja pada waktu pagi. Dengan memahami kebesaran dan kekuasaan Allah, ia mampu menguatkan lagi iman dan jati diri pada manusia. Peranan yang terakhir adalah akal membantu manusia menerima dan menerangkan wahyu Allah SWT. Wahyu ialah panduan dan akal adalah digunakan untuk manusia. Jadi wahyu dan akal tersebut adalah bergabung untuk memahami panduan wahyu diberikan Allah. Berlandaskan ajaran Islam, manusia dapat memahami wahyu yang disampaikan, namun akal tidak beroperasi dengan sendirinya. Proses ilmu dan akal membawa manusia mengenal Allah. Wahyu yang pertama diberikan manusia adalah membaca, tidak terhenti sekadar mekanisme amalan membaca, tetapi sekaligus memahami intipati yang diwujudkan. Itu saja dari saya. Ada 3 peranan akal yang dalam peradaban Islam. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aneswala binti Safli. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang kesan-kesan wahyu dan akal dalam peradaban Islam. Definisi kesan. Menurut Kamus Bahasa Melayu, antaranya ialah tanda sama ada positif atau negatif yang ditinggalkan oleh sesuatu. Dalam kata erti lain, kesan bermaksud bekas yang telah ditinggalkan daripada sesuatu kejadian ataupun kesudahan. Kesan wahyu dalam peradaban Islam terbagi kepada 2, iaitu yang pertama terbimbing untuk menjalani kehidupan yang harmonis dan bahagia. Peranan wahyu adalah untuk membimbing manusia untuk menjalani kehidupan yang bahagia melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran telah menceritakan perjalanan kehidupan Nabi dan Rasul yang sangat bahagia dan yang telah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. As-Sunnah pula boleh diamalkan untuk menjalani kehidupan seharian agar lebih sehat dan bermanfaat. Seperti yang kita tahu, sebagai contoh, manusia mempunyai panduan mengenai solat, puasa, urusan jual beli, dan cara untuk bertegur sapa dengan betul. Dengan adanya wahyu seperti Al-Quran dan As-Sunnah, manusia mempunyai bimbingan untuk menjalani kehidupan yang lebih harmonis dan bahagia. Yang kedua, wahyu menjadi bukti kewujudan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Penurunan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bukti kewujudan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagi seseorang muslim, kewujudan Allah menjadi isu kerana
keimanan kepada Allah Tuhan sekalian alam merupakan rukun pertama dalam rukun Islam. Dengan adanya bukti ini adalah lebih mudah untuk menyebarkan agama Islam dan menyampaikan dakwah bahwa agama Islam adalah agama yang benar, sebenar-benar agama, dan mudah untuk mencari jawaban kepada persoalan-persoalan mengenai kebenaran dan kewujudan alam melalui Al-Quran. Kesan akal pula dalam peradaban Islam juga terbagi kepada dua, yaitu yang pertama, akal dapat membezakan yang baik dan yang buruk, dapat mengenali dan memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita tahu, akal manusia dapat dikembangkan mengikut kemampuan manusia berfikir. Jika manusia mempunyai akal yang waras, mereka mampu membezakan yang mana satu yang baik dan mana satu yang buruk. Jika akal tidak digunakan dengan sebaiknya, maka perkara-perkara yang tidak diingini mungkin boleh berlaku. Sebagai contoh, apabila seseorang mengalami tekanan hidup, seperti mempunyai masalah keuangan, maka jika seseorang itu tidak menggunakan akal yang waras, benda itu boleh mendorong seseorang itu untuk membunuh diri. Yang kedua, dapat mengenali dan memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesan positif akal kepada manusia adalah manusia akan dapat mengenali dan memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia mampu memahami kekuasaan Allah dengan baik, maka keimanan mereka kepada Allah akan lebih kukuh, walaupun terdapat anasir-anasir jahat yang cuba untuk memesongkan keimanan mereka. Antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang boleh dilihat untuk mengukuhkan keimanan seseorang umat Islam adalah seperti berlakunya kejadian siang dan malam silih berganti tanpa terjadi apa-apa masalah. Hanya dengan kekuasaan Allah sahaja boleh berlakunya fenomena alam ini. Jika manusia menggunakan akalnya untuk berfikir tentang kekuasaan Allah ini, pasti timbul rasa kagum di dalam diri seseorang untuk meningkatkan lagi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hasil kajian mendalam daripada kumpulan kami mengenai peranan wahyu dan akal dalam peradaban Islam, kami dapat menyimpulkan bahawa akal dan wahyu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik diberikan kepada umat manusia. Kita sebagai umat manusia haruslah menggunakan anugerah tersebut dengan sebaik mungkin dan tidak disalahgunakan anugerah tersebut. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada umat manusia melalui naskah Al-Quran adalah menjadi panduan kehidupan kita, supaya kita dapat melalui kehidupan yang bahagia dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-Sunnah juga membantu umat Islam untuk menjadi manusia yang lebih baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita perlulah digunakan untuk perkara-perkara yang baik sahaja. Dengan menggunakannya kepada perkara yang baik, kita akan menjadikan minda kita lebih positif, tingkah laku yang lebih baik, dan perkataan yang disebutnya hanya baik-baik sahaja. Seperti contoh, apabila kita menggunakan akal yang positif untuk pembelajaran, jelaslah bahawa pembelajaran tersebut akan memberi impak positif kepada kehidupan kita. Namun, kita haruslah berhati-hati agar akal tidak digunakan untuk perkara yang tidak baik. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.